Test. Okay, assalamualaikum guys, welcome back to MZ Vlog. Alright, saya Muhammad Zahmi. Seperti biasa, hari ni saya nak buat satu video. Mungkin topik ni agak berbeza dengan sebelum-sebelum ni. So sebelum ni saya banyak ceritakan tentang motor, tentang gadget, macam-macam lah lagi kan yang saya share dalam video ni. So untuk video kali ni, kalau anda perasan, sebelum ni saya ada tunjuk dan saya buat satu short video lah tentang exercise. Jadi kalau anda kenal saya, anda tahu saya memang suka exercise. Tapi sebelum saya nak start perkongsian ni, nampak lain intro dulu. Alright, jom. Dengar something different tak? Dengar tak something yang lain dalam video kali ni? Nampak? Perasan tak? So muzik yang dibawa kali ni, background muzik ni ada daripada Epidemic Sound. Okay, apa tu Epidemic Sound? Epidemic Sound ni adalah website di mana kita boleh subscribe lagu-lagu untuk jadikan background theme kita. Maksudnya kita akan dapat license untuk kita jadikan video kita lebih menarik dengan muzik-muzik yang ditawarkan oleh Epidemic Sound. So untuk first month pertama dia ada free trial. So siapa-siapa berminat, saya akan letakkan link di description. So the next month anda boleh tak mau subscribe pun tak masalah, anda nak sambung subscribe pun boleh. So subscription the next month tu akan jadi 15 USD. So lebih kurang dalam RM60 lah di Malaysia. So semua muzik-muzik yang anda download ni boleh jadikan background music. Anda tak payah nak letak from apa kereta tak payah. Anda just subscribe, anda masukkan channel website ataupun channel YouTube anda boleh pakai semua muzik tanpa anda kena inilah, kena strike ataupun kena copyright. Senang kan? So itu dia Epidemic Sound. Jangan lupa tekan link di description, saya letakkan referral link saya untuk anda boleh subscribe Epidemic Sound. Jom kita ke sesi Q&A. Okay guys, welcome back. Alright, seperti yang aku kata tadi, aku nak kongsi sikit dengan korang tentang ciri-ciri badan lelaki. Maksud aku macam jenis-jenis badan lelaki. Jangan salah sangka, ini dari segi saintifik lah. So untuk pengetahuan apa, kenapa tiba-tiba aku nak share tentang benda ni, ini based on pengalaman. So untuk hampa yang tak kenal aku lagi, tahun 2006 merupakan job first aku sebagai personal trainer, dan aku still exercise sampai ke hari ni lah, daripada tahun 2006. Sebenarnya aku start exercise, kalau siapa yang kenal aku start exercise ni daripada tahun 2000 macam tu lah. Dan masa aku sambung study diploma, aku sambung dalam office management. Tapi still dalam study period tu aku memang minat gila dengan exercise, dan aku banyak train member aku untuk exercise. Walaupun bukan aku ambil cert sport science ke apa, tapi memang daripada form 3 memang aku minat exercise. Daripada form 3 aku dah pergi. Tapi time tu aku main follow je, aku main rendah je. Apa yang orang buat aku follow buat, apa yang tu buat aku buat, tanpa aku tahu tentang diet, tanpa aku tahu tentang jenis workout yang sesuai untuk badan. Jadi untuk hari ni aku nak kongsi dengan apa semua. Pasal apa aku nak kongsi? Sebab benda ni aku nak share dengan apa daripada kita salah buat, dan aku rasa tak salah kot untuk aku share experience aku sebagai personal trainer daripada tahun 2006 sampailah ke tahun 2013. Dan sekarang walaupun aku bukan personal trainer, tapi aku masih train diri aku, dan aku masih train lagi family aku, anak-anak aku lah. So benda tu aku just nak kongsi dengan apa.
Alright, so untuk hari ni aku akan ceritakan tentang apa? Pengenalan. Ni untuk lelaki ya. 3 jenis badan untuk lelaki. Jom. Okey. Sebelum aku memula poin yang pertama, kenapa perlunya penting untuk kita kenali jenis-jenis badan sebelum kita mula exercise. Sebab tu kata ini adalah benda paling basic perlu anda tahu. Okey. Ikut asal aku dulu masa zaman sekolah, aku adalah ectomorph. Maksudnya kering. Aku kurus, keding. Time tu berat aku around 45 something macam tu lah. Aku sangat-sangat kurus. Kalau ada gambar aku akan share gambar aku masa zaman sekolah dulu. Sangat-sangat kering dulu. So yalah, badan kering, start gym, section orang tambah-tambah time tu aku pendek. Aku sangat-sangat pendek. Time zaman sekolah tu aku memang rajin kena buli sebab aku pendek dan aku kering. So jadi pembuli-pembuli ni yang berbadan besar ni suka lah untuk buli aku. So itu normal lah. Sebab tu aku kata jenis badan yang aku ada dulu sangat berbeza sekarang. Aku sangat kering dulu dan sekarang dah berbeza. Jadi untuk first jenis badan ni adalah bentuk badan ectomorph. Apa itu bentuk badan ectomorph? Ectomorph ni antara bentuk badan yang orang kata kering lah. Kering, dia so skinny, dan dia sangat-sangat susah untuk gemuk ataupun untuk naikkan berat badan dia. Dan dia mempunyai metabolism yang sangat tinggi. Makan dia kurus, makan dah 2-3 pinggan pun dia duk kurus macam tu je. Itulah ectomorph. Jadi untuk workout ectomorph ni, dia kena, kalau katakanlah dia nak build up dia punya fizik, workout dia adalah berbeza daripada jenis badan yang lain. Dia tak boleh nak follow jenis badan yang lagi dua ni. So dia punya workout, saya beri satu contoh lah, dia kena more to power and strength workout. Itu untuk ectomorph. Untuk workout saya akan ceritakan di video yang lain, sebab benda ni panjang. Dan based on pengalaman saya bermula 45, dan time nak gain ke 50 pun susah. Tapi bila faktor umur tu makin meningkat, dan workout yang betul, pemakanan yang betul, baru kita boleh gain berat badan. So dari segi pemakanan memang tentu memang saya makan lot of calories lah. Saya ambil banyak kalori. So dia kurang protein tapi saya ambil banyak kalori. Dan tu nasi memang saya bedan. Mengapa saya makan mass protein tentu waktu tu lah. So itu adalah bentuk badan ectomorph. So dia punya diet dan workout berbeza. Kalau katakan nak build up badan, dia sangat berbeza. Okey, itu ectomorph. Okey, bentuk badan yang kedua, ini dia di tengah-tengah antara ecto. Ini adalah bentuk badan endomorph. Okey, apa tu bentuk badan endomorph? Bentuk badan endomorph ni dia lebih kepada bentuk badan yang sedikit cabi. Dia bentuk badan yang berisi, dan dia dari segi metabolism dia metabolism dia sangat rendah. So maksudnya dia makan sikit pun berat badan akan naik. Dia makan sikit je berat badan akan naik. Jadi itu adalah endomorph. Dan untuk endomorph ni selalunya kategori endomorph ni dia lebih kepada bulat. So bila bulat, muka bulat, badan dia bulat. So bentuk dia tu untuk kenali dia dari segi fizikal, dia lebih kepada membulat. Ectomorph dia lebih kepada slim. Endomorph dia lebih kepada bulat. Jadi itu dia punya perbezaan. Jadi untuk workout dan pemakanan diet untuk endomorph ni pula berbeza. Anda tak boleh intake, kalau katakanlah anda nak exercise dan anda nak diet, intake kalori anda tak boleh sama dengan macam mana ectomorph.
dan workout anda pula berbeza. Macam tadi saya beri satu contoh, Ectomorph dia kena power and strength workout, macam anda pula lebih banyak kena high intensive training workout, maksudnya kena combine cardio dan juga weight training. Itu contoh saya bagi. Okey, untuk badan yang ketiga dan terakhir adalah Mesomorph. Mesomorph ni okey, kalau katakanlah Ecto dia slim, Endo dia bulat, Mesomorph ni dia punya fizik ni lebih kepada triangle, maksudnya dia punya bentuk badan macam olahraga. Dia punya shoulder broad and dia pinggang kecil. Jadi itu adalah Mesomorph. So lebih kepada originality, setengah badan macam ni dia memang dia tak perlu bekerja keras untuk dapatkan badan tu. So mungkin dari segi genetik mungkin, dan badan macam ni dia punya workout dan dia punya pemakanan tak sama macam Endo dan Ecto. So Mesomorph ni dia lebih senang lah untuk build up masa, dia lebih kepada atlet lah, olahraga. Dia tengok contoh macam pelari and bodybuilder, dia ada yang Endo, cuma contoh kita ambil bukan bodybuilder, lebih kepada model. Contoh model, model dia punya badan adanya Ecto, kurus sangat tak elok, dia kena ada shape, shape tiga segi, tapi bawah tu dia kena pinggang kita kena nipis, pinggang kena kecil lah maksudnya. So itu adalah Mesomorph. Dan workout senang, workout untuk ni senang cerita lah, buat badan dia memang senang lah. Tapi jangan kita overconfident, makan tak jaga, diet dia pun kena jaga juga. So itu adalah 3 jenis bentuk badan general untuk lelaki yang perlu kita ketahui dulu sebelum kita nak workout. Sebab kenapa saya kongsi benda ni, sebab dulu saya banyak ikut orang, maksudnya badan saya kering, okey, tapi saya ikut orang yang badan yang dah meso, maksudnya tak kena lah. Jadi saya buat badan tak jadi. So bila saya masuk fitness line, bila saya belajar tentang apa tu jenis bentuk badan in terms of fitness punya, orang kata apa, inilah knowledge. So jadi benda tu dia berubah, pemakanan kita ubah, workout kita ubah. So bila berubah benda tu, baru saya nampak perubahan badan dan baru saya nampak perubahan fizikal. Maksudnya apa yang saya buat sebelum ni, sebelum masuk dalam fitness line, banyak yang salah. Jadi benda ni saya akan kongsi dengan anda lah untuk video kali ni. So ini benda yang simple untuk video kali ni, iaitu 3 jenis bentuk badan untuk lelaki ya. Jadi saya harap ilmu yang saya kongsikan dengan anda hari ini boleh membantu anda untuk diet, untuk bina ataupun untuk buat badan lah, terpulang badan anda. Jadi kalau katakanlah saya salah, saya minta maaf, tapi ini saya kongsi pengalaman saya lah selama di personal trainer ni. Sebab masa saya di personal trainer, apa yang saya belajar, setiap badan dia berbeza tau. Bila kita nak buat training program tu, saya tak boleh bagi training program saya untuk orang yang nak lose weight, maksudnya orang yang saya tengah build up badan, saya tak boleh nak bagi training program tu untuk orang yang nak lose weight, maksudnya orang yang endomorph. Dia sedikit berbeza. Saya kena olah training program tu mengikut satu, mengikut goals yang hamba Allah ni nak, ataupun mengikut bentuk badan, ataupun mengikut jenis badan. Saya kena tahu dulu adakah badan dia ni endo, meso atau ecto. Maksudnya adakah dia ni metabolism. Yalah, kita nak cerita tentang diet dengan kita punya klien, so kita kena tahu. Bila kita tahu, baru kita senang cerita. So perubahan pemakanan tu pun kita kena olah balik. Dia tak sama macam saya kena makan macam mana. So dia mungkin berbeza. Dia mungkin kena makan low calorie, saya kena makan high calorie. Dia mungkin kena makan more fiber, saya mungkin kena makan high protein. Dia lebih kurang macam tu lah. Contoh, saya beri contoh. So setakat ini saya kongsian saya malam ni. So kita jumpa di next video. Right guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.